Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana anda terus bersama channel ini. Bagi yang sudah tekan butang subscribe, terima kasih diucapkan. Bagi anda yang belum tekan butang subscribe, sila tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan berita terbaru daripada channel ini. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Berita terkini hari ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tahniah diucapkan kepada kerajaan perpaduan ini yang memang betul-betul menganggap rasuah itu sebagai satu musuh negara yang harus dihentikan, dihapuskan, diberhentikan, malah dipupuskan. Tapi sebelum itu saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like, share dan komen. Bagi yang belum, saya mohon tolong tekan butang subscribe, like, share dan komen. Bagi anda yang berminat untuk jadi member di dalam channel ini, sila tekan butang join member kerana kita akan mulakan pemberian hadiah, giveaway, merchandise, keychain, baju, t-shirt, apa lagi, macam-macam lagi lah kepada member-member yang terpilih yang bertuah di dalam channel ini. Akhirnya SPRM mengumumkan keputusan yang dinantikan oleh rakyat. Keputusan daripada SPRM yang pasti mengejutkan semua orang. Apa tidaknya, keputusan ini betul-betul tak disangka langsung. Terutamanya pastinya Ketua Hakim Negara pun terkejut, Peguam Negara pun terkejut, pengamal undang-undang pun terkejut, Perdana Menteri pun terkejut. Malahan saya fikir Agong pun pasti terkejut dan pasti dia Baginda pasti rasa murka dengan perkara ini. Diumumkan kaki tangan mahkamah di antara yang ditahan untuk bantu siasat kes rasuah. Kaki tangan mahkamah yang diharapkan. Tapi tiba-tiba dia juga yang ditangkap, ditahan kerana terlibat untuk siasatan. Dua individu termasuk seorang kaki tangan mahkamah syariah di sini ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah kerana disyaki meminta dan menerima rasuah. Wow. Menurut sumber, kedua-dua suspek wanita yang masing-masing berumur 38 dan 50 tahun itu ditahan di pejabat SPRM di Cawangan Tawau di sini ketika hadir memberi keterangan pada jam 5.30 petang tadi. Pengarah SPRM Negeri Sabah iaitu Datuk S. Karunaniti ketika dihubungi mengesahkan tangkapan berkenaan dan memaklumkan kedua-dua suspek kini ditahan selama 24 jam untuk siasatan lanjut. Beliau berkata suspek dipercayai telah meminta dan menerima wang rasuah sebanyak RM400 daripada orang awam bagi memproses perintah mahkamah. Kes berkenaan disiasat di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009 katanya. Waduh, hanya kerana RM400 Malaysia, 400 saja sanggup menggadaikan segala-gala masa depan. Tapi saya rasa ada dia punya sebab kenapa terjadi ini. Mungkin kerana desakan keuangan, mungkin kerana di rumah sudah tiada beras, macam-macam lagi lah. Jadi terpaksa buat begitu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekarang ini heboh satu Malaysia tentang langkah London. Yang kononnya berita kabar angin kata ada usaha terbaru untuk menggulingkan kerajaan terkini ini, iaitu kerajaan perpaduan sekarang ini. Aduh, sampai bila jadi begini? Sampai bila jadi begini aku pun pening kepala. Tapi sebelum itu saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada anda semua yang telah tekan butang subscribe, like, share. Yang belum tekan butang subscribe, sila tekan butang subscribe. Dan saya mohon juga bagi anda yang ingin bersama-sama dalam channel ini sebagai member, sila tekan butang member, join member kerana kita akan mulakan pemberian goodies, giveaway, souvenir, keychain, t-shirt, macam-macam lagi kepada semua member di dalam channel ini. Terbaru ini tuan-tuan dan puan-puan, selepas sahaja berita tentang kabar angin itu muncul, akhirnya berita kali ini yang lain daripada itu pula adalah tentang
PAU UMNO. PAU UMNO, persoalan-persoalan antara yang menjadi persoalan untuk PAU pula, selain daripada sama ada Zahid akan ditentang atau tidak, adalah tentang adakah pemimpin-pemimpin daripada parti lain akan dijemput untuk menghadiri PAU tersebut. Akhirnya UMNO membuat ketetapan dan mengumumkan UMNO tak jemput pimpinan tertinggi parti kerajaan ke PAU. Disahkan UMNO tidak berhasrat untuk menjemput pimpinan tertinggi parti-parti yang terdapat dalam kerajaan bagi menghadiri perhimpunan agung parti itu, menurut presidennya Ahmad Zahid Hamidi. Sebaliknya, Zahid berkata UMNO mungkin hanya akan menghantar jemputan kepada Setiausaha Agung setiap parti gabungan dalam kerajaan. Katanya, untuk Perhimpunan Agung UMNO PAU akan datang, kita belum berhasrat untuk jemput parti-parti di dalam kerajaan untuk hadir di dalam majlis ucapan dasar dan perasmian, katanya. Tetapi kita akan buat jemputan mungkin pada peringkat awal pada Setiausaha Agung daripada parti-parti gabungan dan kerajaan perpaduan, katanya. Katanya ketika berucap dalam satu majlis menyampaikan amanat tahun baru Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Putrajaya pada hari ini. Terdahulu, Setiausaha Agung UMNO iaitu Ahmad Maslan berkata keputusan untuk menghantar jemputan kepada parti lain ke PAU akan dibincangkan pada Majlis Kerja Tertinggi UMNO MKT terlebih dahulu. Kata Ahmad, MKT UMNO akan mengadakan mesyuarat bulanannya pada hari ini dan isu itu tersebut akan dibincang dan diputuskan. UMNO dan Barisan Nasional kini merupakan sebahagian daripada kerajaan persekutuan yang telah dipimpin oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memimpin Pakatan Harapan yang menjadi seterus BN sejak sekian lama. Namun kedua-dua gabungan itu kini, PH dan BN, kini bersama-sama dalam satu kerajaan. Selain gabungan Parti Sarawak GPS dan gabungan Rakyat Sabah GRS, Warisan dan beberapa parti yang lain. Sebelum ini, PAS pernah menjadi tetamu kehormat UMNO dalam Perhimpunan Agung tahunan mereka di sebalik perseteruan yang berlarutan selama lebih separuh abad. PAU 2022 sebelum ini dijadualkan pada 21 hingga 24 Disember 2022 namun ditangguhkan kepada 11 hingga 14 Januari ini. Okey. So itulah keputusannya tuan-tuan dan puan yang kita nantikan, adakah dipanggil pimpinan tertinggi bagi setiap parti dalam gabungan kerajaan atau tidak. Jadi sudah kita ketahui bahawa tidak dipanggil, yang hanya dipanggil hanyalah Setiausaha Agung. Jumpa lagi, bye bye.